Good morning, ladies and gentlemen, Your Excellencies, Associate Professor Dr. Siti Zubaida Ismail from the University of Malaya, and our Islamic and Adat Law Department, Dr. Gemala Dewi SH-LLM, and our moderator, Mr. Jarod Dimas Ahmad Andaru SH. Before we begin the lecture, first I would like to ask everyone to sing our national anthem, Indonesia Raya. And then to open the public lecture, let's begin with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And the moderator, the time and place is yours. Yep. Hello. Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian. My name is Jarod Dimas Ahmad Andaru. Nama saya Jarod Dimas Ahmad Andaru. I'll be your moderator in this lecture sessions. Today we have our distinguished guest lecturers. I welcome Associate Professor Dr. Siti Zubaida Ismail from University of Malaya, and also I welcome the Hukum Islam lecturer team, the Islamic Law lecturer team of Faculty of Law, University of Indonesia, Honorable Mr. Gemala Dewi, Mrs. Gemala Dewi, Honorable Mrs. Farida, and also Honorable Mrs. Wirdianingsih were joining today, and also Honorable Mr. Heru Susetio. Today we will discuss about the topic that we will discuss is actually quite interesting. It's about the interplay between Islamic criminal punishment and human rights within the contemporary context. We also, all of us hear about the stigma that revolve around the implementation of Islamic criminal punishment, especially in Aceh, who implement Islamic criminal law called Hudud. But it has been criticized by many about its inhuman value. Maybe today we will discuss more on this context with Associate Professor Siti Zubaida. Before we going on, let me recite the CV of Associate Professor Dr. Siti Zubaida binti Ismail, she will be our guest speaker today. So Mrs. Siti Zubaida Ismail is graduated from with a Bachelor of Sharia from University of Malaya and Master of Comparative Laws from IEUM and LLM from Birmingham University and also PhD from University of Malaya. Her main research interest is on the Islamic law and criminal justice in contemporary Muslim countries,
particularly in Southeast Asia. She also focused on the impact of Islamic criminal law on the society and on the development of Islamic criminal law implementation in Malaysia, Indonesia, Brunei, and Egypt. So it has been a good and wide variety of her research. And also her current research is on the potential of DIAT formula and the insurance tariff in the context of damage for victims of road traffic accident. She had been published several research articles, mostly are indexed on the reputable journal. You can visit her profile more on her pages. So without further ado, please welcome Mrs. Siti Zubaidah Ismail. The floor is yours. Hello, yes. Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to thank brother moderator. I couldn't get your name. What is it again? Dimas, Prof. Yeah. Okay. Right. Yeah. Okay. We met before. Yeah. All right. Okay. Yeah. First of all, I would like to thank Fakultas Hukum Universitas Indonesia for never fail to invite me. Actually, I miss Depok. Usually, I contacted Pak Heru throughout the years, and 2018 was my last returning to Depok for the 6th time. And it's good to be back, although on screen. And I also would like to thank especially Ibu Farida for her invitation and continuous support to make this event a reality for today. It is my pleasure, as always, to share some of my works, although it is small. Hopefully we can share, and further on maybe students and lecturers may take some of the insights or some of the ideas from the presentation to further research on a particular aspect of the implementation of Islamic criminal law, whether in Aceh, Malaysia, or throughout the world. Okay, can we begin the slide? Yep, I will share the slide. Yes, wait. So for all of the participants, mungkin bagi semua partisipan, if you have any questions or you want to add a discussions, please just chat through this Zoom chatting rooms. So jika ada yang mau bertanya atau join diskusi, silakan langsung bisa chat melalui chat Zoom ini, nanti akan di-acknowledge oleh moderator dan MC. Terima kasih. Yes, ma'am, you can begin. The presentation had been shared. Okay, as mentioned by moderator Jarud just now, the topic of my presentation is the interplay between Islamic criminal law, punishment, and human rights in the contemporary context. Maybe saya campur-campur bahasa ya, jika tidak keberatan ya. Boleh bahasa Melayu dah. Melayu boleh. Boleh bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu ya. Okey, hubungan di antara hukum ataupun undang-undang jenayah Islam, hukuman dan juga human rights dalam konteks semasa. The reason why I choose this topic is because I would like to highlight the idea of Islamic law within the context of discussion of human rights. Actually kita dapati dalam naratif tentang human rights keperluan yang begitu mendesak ya, wujud untuk diteruskan nilai-nilai Islam di dalam naratif human rights. Ini kerana sentiasa ada
percanggahan ya. Can you move the slide next? Next slide, please. Okay. Jadi what I wrote there is I look at the observation made by many people that in a current situation where political and cultural era is marked by suspicion and misunderstanding. These are two strong words, ya, suspicion dan juga misunderstanding. Salah faham dan juga banyak suspicion yang membawa kepada konflik, ya, konflik dan juga penolakan kepada idea-idea Islam apabila bercakap tentang human rights. Apa yang berlaku ialah both parties are quite defensive in discussing about all these matters. Both parties, meaning that first one is on the Islamic legal scholars side, and another one is the human rights community or human rights defenders, be it the state organization or non-state parties. So they have the tendency to speak in categorical term. Maksudnya mereka tak pernah bersatu untuk find the common themes or find the common ground when talking about the implementation of the so-called universal human rights. This is nothing new, or this is not a surprise at all, because kalau kita lihat ya values, ya, the values underpinning the narrative of human rights versus religion ini banyak berlaku ya sehingga sekarang. Kenapa mereka bercakap dari sudut masing-masing? Kerana nilai ataupun values yang di embrace ataupun yang ada pada mereka adalah different ya. Human rights banyak pakai apa yang diistilahkan sebagai universalism, ya, universal human rights. Walau bagaimanapun universal human rights itu pun ada exclusionnya, ya, ada exceptionnya. So benda-benda ni menjadi permanent, ya, menjadi macam kekal di situ, because we will never be able to speak about one state or one voice of human rights, because kalau kita tengok ya, negara seperti Palestin, negara Israel ya, Israel dan penjajahan terhadap Palestin bercakap tentang bahasa yang berbeza apabila bercakap tentang rights ya. Amerika sama jugalah, negara-negara lain pun kerana values masing-masing berbeza. Different interpretation of things ya. Di Malaysia begitu juga, kita ada local values, cultural values, ASEAN values ya. Jadi human rights yang kita nak projectkan ini adakah berasaskan kepada cultural relativity. Itu yang menjadi sentiasa polemik dan juga argument yang continuous ya tentang universality versus cultural relativity. Dan di satu sudut lagi ada satu lagi frame, iaitulah syariah, yang mana kita mahu membawa idea of syariah sebagai rule of law ya dalam perbincangan tentang human rights. Okay, next. Banyak debate ya. Next slide please. Okay, jadi bila bercakap tentang debates on human rights ini, dia memang tidak berhabisan lah ya. If you are dealing with the issue of human rights, or you are doing research or study on human rights, you will be able to recognize these are the things that is familiar yeah, throughout the reading, throughout the discussion. In my context of discussion today, I just highlight a few things. Firstly, whether, yeah, the debates. I use the word whether because it's not definitive. Yeah, until now it's still open for discussion, and we are in need of adding some more narrative from our views, views from within the Muslim scholars, views from within the Islamic legal scholars. The legal fraternity must be able to involve themselves in talking or discussing about these particular issues. Okay, number one is whether Islamic criminal law is compatible with human rights. These are no strange, since decades and decades ago, when people talk about adakah
Islamic criminal law ini selari dengan human rights, ya. Adakah selari? Jadi mereka menuduh, ya, sometimes ada tuduhan undang-undang jenayah Islam atau hukum jenayah Islam itu tidak mengenali hak asasi manusia. Ia sentiasa bercanggah. Betulkah, ya? Yang kedua, sama ada hukuman, ya, hukuman atau pidana terhadap jenayah Islam itu adalah terjumlah kepada penyiksaan, torture, ya, keseksaan. Sama ada, yang ketiga, sama ada gender justice, ya, keadilan berasaskan gender boleh dicapai menerusi Islamic punishment. So, di sini kita akan tengok sejauh mana SDG boleh dicapai ke ataupun tidak, ya, Social Sustainable Development Goal yang telah ada sejak 1993 lagi, sama ada menerusi pelaksanaan hukuman jenayah gender justice itu dapat dicapai seperti mana yang disebut oleh moderator. Kalau di Perda Syariah Aceh terdapat hukuman-hukuman yang mungkin di situ ada isu diskriminasi terhadap wanita. So kita akan tengok secara sepintas lalu, ya. Yang keempat, sama ada negara-negara Muslim, ya, negara-negara orang Islam ini patut meratifikasi treaty United Nations, ya. Jadi Indonesia adalah negara yang sudah banyak sign, ya, telah sign dan telah ratify treaty hak asasi manusia antarabangsa lebih banyak daripada Malaysia, ya. Malaysia belum lagi ke situ, ya, masih lagi dalam usaha untuk meratifikasi treaties berkenaan dengan hak asasi manusia. Dan seterusnya adalah sama ada Islamic law ni responsif terhadap international war crimes, ya. Kita ada crime against humanity, genocide dan sebagainya. Adakah Muslim scholars, ya, legal scholars sudah banyak mengkontribut, ya, menyumbangkan respon ilmiah mereka terhadap bagaimana Islam mengambil tindakan atau bagaimana Islam, perspektif Islam terhadap international war crime. Dan banyak lagi debate-debate yang mungkin kita akan jumpa from time to time lah, ya, sama ada di local scenario ataupun di peringkat antarabangsa. Okay, seterusnya. Okey, jadi ke mana sebenarnya bila kita nak membawa naratif tentang hukum pidana Islam, ya, Islamic criminal law, hukumannya, undang-undangnya dan juga human rights. Sama ada kita ke arah convergence, kita nak bersatu ataupun kita masih mahu berbicara secara asing-asing. Ya, jadi ini perlukan perbincangan yang lebih detail kerana di peringkat global sendiri pun Islam adalah satu agenda. Mereka tidak dapat lari daripada orang kata ignore, ya, tidak peduli tentang input daripada Muslim world kerana ia tetap menjadi satu sumbangan dalam naratif human rights. Okey, seterusnya. Okey, sedikit perkenalan tentang human rights system yang ada. Kalau kita lihat di sini ada di sebelah kiri, ada tiga treaty yang utama yang dikenali sebagai International Bill of Rights, ya. International Bill of Rights ini macam orang kata induk kepada hak asasi manusia secara am, ya. Pertama ialah Universal Declaration of Human Rights 1948. Ini telah lama wujud dan telah terima pakailah oleh semua negara anggota United Nations, ya, termasuk Malaysia, Indonesia dan lebih 120 negara lagi lah, ya. Itu yang paling utama. Jadi semua itu walaupun ada artikel-artikel yang kita lihat ataupun kita dapati bertentangan dengan Islam, dia bukanlah bermakna kita sign terima lah, ya. Ini macam kita kata diputuskan ini ada dan dia diterima pakai macam saja, dan sifatnya adalah sebagai satu guideline, ya, guideline atau guidance. Yang kedua ialah International Covenant on Civil and Political Rights. Jadi yang ini ICCPR, namanya ICCPR ini secara nyata mengatakan bahawa tidak ada siapa pun yang boleh diskriminasi
Sebab ini berkaitan dengan hak kan, hak asasi, maka mana-mana orang tidak boleh didiskriminasi atau dilayan secara tidak adil berasaskan kepada jantina, berasaskan kepada bahasa yang dia bertutur, warna kulit, agama, kepercayaan politik dan sebagainya. Dan dia juga mengharam atau menegatifkan slavery, perhambaan. Perhambaan ini memang tidak dibenarkan oleh mana-mana negara sekalipun. Jadi kalau negara itu ada sistem macam sistem kasta ke apa ke, dan dia adalah negara yang ratify ICCPR ini, maka negara tersebut hendaklah memastikan dia akur kepada kehendak ICCPR ini dengan menghapuskan sistem kasta contohnya. Okey, yang ketiga ialah International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Di ICSR ini adalah juga memberikan hak asasi kepada setiap orang untuk embrace dia punya culture, kedudukan sosial dan sebagainya. Okay. Selain daripada 3 International Bill of Rights ini, ada core treaties. Core treaties ini treaty utama yang berkenaan dengan human rights, hak asasi manusia. Ini saya letak dia punya ini saja. ICERT, contohnya ICERT ini yang menghapuskan elimination of racial discrimination. CAT, Convention Against Torture and other cruel, inhuman and degrading treatment. CRC, Conventions for the Rights of Children. CEDAW, Elimination of Discrimination Against Women. ICRPD ni ialah Conventions for the Right of the Person with Disability. Ini untuk orang cacat, orang cacat atau di Malaysia kita panggil orang kurang upaya, orang kelainan upaya, OKU. ICPRMW ini untuk foreign workers. Dan apa lagi satu tu ialah elimination of displaced person dan sebagainya. So ini adalah treaty utama yang saya kira Indonesia telah sign yang ini. Hampir kesemuanya lah. Malaysia baru sign CEDAW dan juga CRC. Yang lain-lain tu orang kata masih lagi diperdebatkan lah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita melihat kepada apakah core values atau nilai utama yang dipegang oleh kesemua human rights itu, kesemua human rights treaties itu. Paling kurang pun lima perkara ini sentiasa muncul di dalam keyword provision ataupun articles yang wujud di bawah treaties berkenaan. Fairness, keadilan, fair, being fair, menjadi fair, adil. Respect, menghormati satu sama lain. Ini kerana for what they are and who they are. Bermakna kita tidak boleh nak impose nilai kita kepada orang lain. Kita tak boleh memaksa dia mengikut contohnya kepercayaan agama kita. Kita tak boleh memaksa dia untuk tukar rasnya, bangsanya. Kalau dia adalah Indonesian, dia adalah Indonesian sehingga ke akhir hayat. Kalau dia Malaysia, Melayu ke Cina ke India, dia tetap macam tu. Equality, dignity, autonomy. So 5 perkara ini ataupun 5 values ini sentiasa ada dan dijunjung oleh human rights treaties yang disenaraikan di bawah United Nations treaties tadi. Okey, seterusnya kita lihat, okey, di samping itu bila tadi semua adalah yang major human rights within the system of United Nations. Walaupun demikian, masih ada lagi satu yang skim tambahan, skim tambahan yang membabitkan Muslim world, membabitkan negara Islam, yang mana ini kita ada badan OIC. Semua negara-negara Islam bersatu di bawah OIC. Jadi di bawah OIC, untuk seimbangkan UDHR tadi, Universal Declaration of Human Rights yang telah ada sejak tahun 1948 lagi, maka mesyuarat OIC dinamakan sebagai Cairo Declaration of Human Rights in Islam. Ada perkataan Islam di hujung itu. Ini bagi menyeimbangi bahawasanya, well, if you are talking about human rights from your perspective, we also have human rights
from the Islamic perspective. So it should be read together. Ya, maksudnya begitulah, patut kena baca sekali. Tapi itu tak berlaku lah, ya. Dia tidak berlaku kerana ini bukan dalam gagasan United Nations. Kemudian ada juga Beirut Declaration on the Regional Protection of Human Rights pada tahun 2003. Ya. Dan banyak lagi kalau kita tengok protokol yang dikeluarkan oleh OIC dan sebagainya, based on keputusan yang dicapai dalam mesyuarat-mesyuarat OIC membabitkan representatif daripada negara-negara. Hakikatnya perkara-perkara ini ia adalah guideline, ya, guideline dan tidak mengikat, non-binding, ya, tidak mengikat. Dan ia adalah based on Islamic principle. Inilah kepentingannya, ya, kita perlu adakan alternatif kepada bacaan human rights di peringkat antarabangsa dengan memperbanyakkan lagi skim yang Islamic oriented, ya. Yang kedua, kita juga perlu, ya, sebagai negara-negara macam mana mereka come up with this scheme, ya, bagaimana mereka dapat idea membuat satu framework for Islamic human rights in Islam. Ini adalah kerana engagement atau pemufakatan. Pemufakatan diperolehi daripada non-state actors. Maknanya bukan negara. Bukan negara tu kerajaan lah, ya. Non-state actors ni seperti badan-badan NGO, ya, community NGO. NGO adalah non-governmental organisation. Pihak-pihak yang aktif dengan kerja bakti, ya, kalau di Indonesia kerja bakti, ya. Ini NGO community, academics, ya, academic seperti kawan-kawan di UI, di mana saja, media mestilah pro kepada human rights dan juga legal profession, ya, lawyer mestilah mampu untuk come together dan membincangkan tentang kedudukan human rights dalam Islam dan juga perkara-perkara yang berentetan daripada kedudukan human rights dalam Islam, kedudukan wanita dalam Islam, bangsa, hukuman Islam, hukuman syariah dan berbagai lagi. Jadi benda ini perlu dibawa, ya, suara kita perlu dibawa untuk menambahkan lagi suara-suara exception atau suara-suara exclusion daripada mainstream human rights treaties oleh United Nations. Jadi ini kan participation of civil society ni, badan-badan bukan kerajaan ini, badan-badan bukan kerajaan, apa kita panggil badan madani, ya, masyarakat madani. Partisipasi daripada masyarakat madani dalam membuat draft, ya. Membuat draft perkara-perkara ini akan dapat menggambarkan, ya, better dengan lebih baik lagi reflect the norma-norma dan juga nilai yang ada di dalam negara Islam, ya, negara Muslim world. Ya, kita tengok pada hari ini, ya, masyarakat Islam begitu ramai dan berkembang di sana sini, maka memang ada Muslim world itu dan kita perlu bersatu dalam mengemukakan suara-suara berkaitan dengan human rights dalam Islam ini. Okay, seterusnya. Okay, next. Okay, ini adalah key issues, ya, issues yang sentiasa berlega apabila kita bercakap tentang hubung kait, ya, antara human rights, undang-undang jenayah Islam, hukuman, ya, isu tentang empat ini, ya, crimes, punishment, human rights dan juga international human rights treaties yang saya sebutkan tadi. Okey, dari segi crime, ya, kita tak dapat larilah kalau semua telah belajar, saya percaya semua telah belajar dan telah tahu kalau kita tengok dari sudut pembahagian jenayah, ya, yang ada, kita tengok pembahagiannya adalah berasaskan kepada hukuman, ukubah, ya, crimes yang kita senaraikan itu berasaskan kepada bentuk ukubah yang hendak dikenakan. Ukubah sama ada hudud, kisos ataupun takzir. Okey, dan bentuk hukuman itu pula boleh jadi mungkin ada lagi, ya, death penalty, hukuman bunuh, hukuman sebat, ya, hukuman sebat. Dan kalau mungkin di bawah takzir itu kita tengoklah mungkin ada lagi, ya, penjara, denda dan sebagainya. Okey. Dalam skop human rights pula macam-macam lah, ya, tadi saya dah terangkan. Di sini saya just bawa isu ada yang berkenaan dengan kerangka yang kita nak bincangkan hari ini, iaitu tentang freedom of religion dan juga civil rights serta gender justice. Ya, ini perkara yang sentiasa ada, ya, di mana-mana saja negara, di mana-mana masyarakat pun. Tiga perkara ini sentiasa
dibahaskan, tak tahu bila nak berakhir, ya, because kita tak ada satu common understanding. Bila kita kata begini, akan ada juga dia punya bantahan. Ini adalah perkara yang jelas reflect different values yang kita ada, ya. Kita itu maksudnya masyarakat secara keseluruhan lah, ya. Okey, seterusnya itu adalah apa, nama-nama tadi kan. Okey, jadi isu yang saya bangkitkan tadi, ya, di debate yang sentiasa ada berlega tu, saya akan sentuh satu persatu lah, mungkin tak semua, ya, kerana kita pun tak cukup masa. Sama ada apa tu? Pertama ialah isu sama ada Islamic criminal law is compatible with human rights. Ya, adakah Islamic criminal law ini compatible, sesuai dengan human rights. Jadi isu inilah, ya, yang mungkin kita boleh panjangkan lagi discussion sejauh mana, ya. Mungkin simple answer kita boleh kata ya memang compatible dengan human rights, ya. Okay. Next. Okay. Jadi kalau ini tak dapat lari ni saya buat satu skim yang kita mungkin boleh framekan perbincangannya bagaimana nak tunjuk compatibility ataupun tidak, ya. Kalau kita kata alright, hukuman hudud contohnya kan, hukuman hudud. Kenapa hudud itu dikenakan? Jadi kalau dia sudah belajar fikih jenayah Islam, tahulah kan hudud itu boleh jadi dua. Kalau semua dah fulfill requirement, bukti dan sebagainya, dia boleh dilaksanakan. Dan kalau tidak cukup segala bukti itu, dia boleh juga dikenakan tetapi bukan hudud. Ya? Dia akan jadi ta'zir. Jadi sentiasa ada alternatif. Jadi kalau nak menuduh hukuman hudud ini sebagai sesuatu yang tidak kompatibel dengan human rights, bermakna mereka itu tidak faham perjalanan asal, ya. Perjalanan asal ataupun memahami hakikat awal tentang kesalahan hudud itu, ya. Jadi kalau kita belajarlah, ya, saya percaya semua belajar tentang hal ini. Jadi kenapa ubah hudud itu dikategorikan satu kelompok hudud? Kenapa yang macam ni pula dia jadi kisos? Dan apakah alternatif kepada kisos? Jadi sentiasa ada along the way, bila kita tengok tajrim, ya, apa yang dijadikan kesalahan atau criminalization of certain act, akan ada itu kenapa dia jadi kategori hudud, kenapa dia bukan kategori ta'zir dan sebagainya. So ini ada kaitan dengan sources, ya, sources kita, sources of law, itu Al-Quran ataupun hadis. Jadi ini yang people in the West, ya, sometimes fail to really faham benda tu. Mereka bukan tak faham, tapi mereka simply ignore, ya, because kita boleh katakan secularization of human rights itu berlaku. Mereka tak mahu ada nilai agama, ya. Mereka mahukan a secular universal human rights values, ya, not underpinned by any religion at all, ya, value yang mesti ada. Dan kita membawa points ini bagi mereka faham kenapa ada hudud kisos dan ta'zir. Ini dari sudut konsepnya begitulah, ya. Dari sudut pelaksanaan, kena buat kajian lain lah, negara mana yang telah melaksanakannya to the fullest, mana negara yang telah menghadapi cabaran, mana negara yang berhadapan dengan tantangan challenge yang menyekat mereka daripada melaksanakan full criteria of hudud kisos dan juga ta'zir. Dan di situ akan ada, ya, challenge juga berkaitan dengan apa hak civil, apa hak dia, apa political rights-nya dan apa social dan ekonomi. Ini perkara-perkara inilah, ya, yang masih belum dapat disatukan. Kalau semua sintesiskan ia, membincangkannya dengan satu kerangka yang baru. Okey, terusnya. Apa yang kita boleh buat ialah
menjadikan hukum fikih sebagai norm, ya, sebagai norm kepada human rights, ya. Jadi inilah yang perlu ditambah lagi. Sudah ada, ya, sudah ada. That's why saya boleh tulis ini. Sudah ada, walau bagaimanapun perlu ada lagi dengan perlu ada sebaran-sebaran yang lebih luas lagi, di mana apabila kita mainstreamkan, ya, mengarus perdanakan legal doctrine ataupun fiqh. Fiqh boleh berbeza-beza. Fiqh boleh berbeza, ya, boleh jadi fiqh Malaysiana, boleh jadi fiqh Indonesia. Kita tengok hukum tu berubah mengikut masa dan tempat dan zaman, kan. Jadi itu adalah bukti bahawa sebenarnya ijtihad masih boleh dilakukan. Ijtihad perkara-perkara baru. Ini adalah benda-benda baru, ya. Dulu Mak Saleh semenjak daripada penulis-penulis barat lah yang mengkaji tentang Islamic law, mereka expect there is systematic discipline oleh fuqaha tentang human rights. Malangnya mereka kecewa, tak ada. Ini kerana human rights agenda, human rights discussion ini adalah perkara yang orang kata baru ada tu bermakna bukan tak ada dalam Islam, tapi duduk merata lah dalam hal ini, dan dalam pelbagai tidak ada satu tajuk khusus lah di dalam kitab fiqh itu tentang hukukul insan. Jadi benda ni benda baru, maka kita perlu sentiasa melakukan ijtihad di mana, bagaimana dan apa based on sources syariah, ya, berasaskan kepada masadir syariah itu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan menggunakan kaedah fiqh, maqasid syariah, menggunakan syariah dan sebagainya. Jadi semua berusul fiqh, ya, kita kena gunakan tools ataupun instrumen yang ada itu untuk come up with new legal doctrines, ya. For example, untuk membincangkan tentang human rights norm menurut Islam ini menggunakan hukum fiqh, ya. Jadi di sana kalau katalah human right defenders banyak nak bercakap tentang rights itu rights ini, ya, hak itu hak ini, hak saya, hak untuk ni bebas itu bebas ini. Don't forget there is one more thing, iaitu duties. Ya, dalam Islam kita mesti seimbangkan perbincangan di antara rights and duties. Ya, jangan cakap pasal hak sahaja, tapi mesti juga bercakap tentang tanggungjawab. Ya, itu. Ada perkara-perkara yang dalam Islam berfungsi sebagai advice, ad-din an-nasihah, kan, ad-din an-nasihah. So mesti sentiasa ada itu nasihat, mesti ada sentiasa kerja-kerja dakwah, itu berterusan daripada dulu sampai kiamat, ya. Dan di sana juga ada yang mana kalau dia dosa, kita bagi nasihat dan dia minta ampun, bertaubat, insya-Allah Allah akan ampunkan, ya. Itu satu paradigm. Satu lagi ialah ada dengan kuasa dan bidang kuasa yang ada, kita boleh mengenakan temporal punishment, itu hukuman duniawi. Okay, ini bergantung kepada nation lah, bergantung kepada negara. Contoh tadi Aceh, kan, di Perda Syariah buat apa? Di bawah Perda Syariah ada ukubah-ukubah untuk kesalahan syariah, ya, untuk dalam kanun jenayah di sana ada untuk maisir, ada untuk mesum, ada untuk apa lagi, kan. Jadi itu kita panggil hukuman duniawi, temporal punishment, yang boleh dilaksanakan kerana itu adalah salah satu daripada tugas ulul amri juga, kan, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu dibolehkan. Mana yang hanya kekal sebagai advice pun boleh jalan serentak dengan itu juga. Mana yang boleh dikenakan hukuman, kita kenakan hukuman. Jadi kalau di Aceh itu takat bidang kuasa itu, di Malaysia ada juga bidang kuasanya, di Nigeria, di negara Arab, bergantung kepada legal system masing-masing. Sejauh mana mereka boleh ataupun mampu untuk menukar daripada fiqh kepada undang-undang dalam statute, ya, yang diluluskan oleh negara berkenaan, ya. Okey, seterusnya. Alright, jika kita bercakap tentang apa yang kita nak buat, ya, dari sudut interpretasi, ya, untuk interpretasi, maka yang tadi kita clear, ya, kita mesti bermula dengan fiqh, ya, fiqh yang kita kena jadikan acuan fiqh hukukul insan contohnya, ya. Dan daripada situ kita membicarakan tentang kedudukan jenayah, kedudukan pidana. Apakah
tindak pidana yang dikenakan itu selari. Ya. Bila bercakap tentang katalah kerangka hudud dan kisos itu, kita kena faham ya, crimes as violation of hukukullah. Di sana ada hak-hak Allah yang kita kena jaga. Jadi bila kita bercakap tentang hudud tadi, dia dah ada dalam Al-Quran itu. Punishment yang Allah kenakan, dan fuqaha mentafsirkan ini sebagai hududullah. Tilka hududullah, ya. Walaupun kita tengok dalam ayat asalnya, ayat-ayat yang kenaan dengan hudud itu, yang bila kita tengok ayat itu tentang divorce, ya, tentang tolak, tentang jangan makan harta anak yatim, tentang berpuasa, itu semua adalah hudud, ya. Dan fuqaha ini pinjam istilah hudud itu untuk membuat satu label bahawasanya apa saja yang Allah nyatakan dalam Al-Quran secara eksplisit, secara terang, itu adalah hudud. Maka ukubah bagi zina, qazaf yang ada terang-terang dalam Al-Quran itu adalah dikatakan hudud. Jadi inilah yang dikatakan hak Allah. Justru kita kena apungkan discussion ini dengan mengatakan bahawa sebagai orang Islam ataupun non-Muslim juga, you have to accept that this is the reality in Islam. Okay, that in terms of statement ataupun in terms of punishment, dia sudah ada di dalam Al-Quran. Ya? Jadi kalau katalah dalam Al-Quran itu menyebut tentang punishment for riddah. Ya, apakah yang dikatakan riddah? Kita kena tengok ayat ya, tentang berpaling daripada agama Allah. Ya, orang yang berpaling daripada agama Allah, kemudian yang berpaling daripada Allah. Lepas pada beriman, kemudian dia berpaling, kemudian dia beriman, kemudian dia berpaling, apa semua tu. Ada di sana amaran. Ya? Ada di sana amaran tentang tentang hukuman lah, punishment in the afterlife. Ya? Dan konsep freedom of religion, adakah Islam mengiktiraf menukar agama? Jadi kita pun bacalah dan kita terangkan bahawasanya freedom of religion dalam Islam bermaksud sebagaimana yang diterapkan di dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. That is freedom of religion in Islam. Ya? Maksudnya you tak boleh paksa I untuk mengabdikan diri kepada Tuhan kamu. Saya Tuhan saya lah, agama saya lah. Even kalau kata nak bina masjid di sebelah gereja pun tak ada masalah sebab masing-masing berada di dalam rumah Tuhan mereka masing-masing kan. Dan kita tidak ada paksaan di situ. Jadi ini konsep yang berbeza daripada Barat. Ya. Barat cuba nak mengatakan bahawasanya di dalam Human Rights Treaties pun ya, freedom of religion includes right to change religion. Ini yang kita tak boleh nak kompromi. Di situ bila kita nak cari interplay tu, hubungan tu, this will not be a happy relationship ya. Kerana bagi kita freedom of religion ialah you boleh sembah apa saja, kita tak paksa you masuk Islam. You boleh sembah Tuhan you, kita respect that one as freedom of religion. Tetapi freedom of religion itu tak termasuklah hak untuk tukar agama bagi orang Islam. Ya. Kalau dia nak masuk Islam, tak apa. Ya, itu hidayah daripada Allah, dia nak masuk Islam, tak apa. Tapi orang yang telah Muslim tidak ada hak untuk menukar agama. Itu mesti clear. Ia ada kaitan dengan hukum hakam. Ya. Itu yang kalau nak bawa logical thinking ni memang tak masuk dengan hukum hakam. Nak pakai logik sajalah ya. Walaupun hukum itu sendiri sudah ada logical, philosophical, moral value dan sebagainya dalam hukum berkenaan ya. Apa positif, apa negatifnya, apa hikmahnya, apa memang sudah ada di dalam hukum berkenaan. Tetapi kalau mereka ni mahu logical argument per se based on what they feel, what they think right, tak boleh. Itu akan tersasar ya. Dan freedom of choice, expression, mereka mengatakan bahawa itu hak mereka. Jadi adakah ini satu apa ya, freedom of choice, expression ini, mereka berjuang ya dengan bendera yang colourful, mengatakan ini hak mereka untuk membuat pelbagai aktiviti. Jadi kita kena berhati-hati, adakah ini adalah satu gagasan yang berselindung di sebalik bendera hak asasi. Ya, padahal yang sebenarnya ialah mereka mahukan kebebasan untuk melakukan pelbagai aktiviti yang mereka rasa
betul, benar, walaupun dia songsang, walaupun ianya bertentangan dengan norma-norma tradisional masyarakat, norma-norma arus perdana. Ya. Jadi kena berhati-hati apabila bercakap tentang freedom of choice atau freedom of expression, dibimbangi kita tersokong, ya, kita tersokong agenda lain yang berselindung di bawah freedom, di bawah hak asasi. Okey, jadi dakwaan universal values juga adalah mereka tu tidak diskriminasi. Mereka tak ada diskriminasi based on gender identity ke gender identity. You lelaki ke you perempuan. Kan kita yang normal ini kita ada gender spesifik. Gender spesifik kan, kalau you lelaki lah. Kalau you perempuan lah. Dia tak ada di sana di tengah-tengah tu yang mahukan third gender, what they call third gender, ya, ataupun gender expression or gender orientation. Dia ada orientation terhadap lelaki walaupun dia perempuan, dan dia ada tendensi kecenderungan ke arah perempuan walaupun dia lelaki. Jadi kalau kita nak layan perkara ini, dia akan merosakkan sistem, ya, merosakkan sistem. Justru negara-negara Islam amat berhati-hati apabila perkara ini, dan apa yang benar kita tetap mengatakan dia benar. Apa yang kita kata gender identity based on male and female, that's it, itu sajalah, ya. Dan Malaysia saya kira tidak pernah mengiktiraf lah third gender ke apa ni, ya. Dan itulah ya yang berlaku pada hari ini. Benda ni munculnya golongan-golongan yang sedemikian ini, lebih banyak lagi suara mereka dikedepankan. Justru Islam pun kena lebih aktif lagi ke depan menerangkan perkara-perkara yang sebegini within the human right context, ya. Okay, seterusnya. Okey, sambung lagi, ya. Tadi tadi saya sebut tentang hudud qisas, ya, dan sebagainya. Sekarang kita tengok ta'zir pula. Okay, ta'zir ni discretionary. Jadi tak perlulah kita kata sometimes ada orang cuba nak argue lah pro kepada human rights tadi. Okey, wajibkah kita melaksanakan ini kalau dia telah melakukan kesalahan, ya. Okey, kalau sifatnya discretionary, benda tu masih boleh diperbahaskan atau di-renew. Kalau undang-undang tu masih boleh dipindah dan sebagainya. But then it depends on the state, ya, bergantung kepada negara tu sejauh mana mereka nak mengemukakan discretionary punishment ini, ya. Kalau katalah kalau di Malaysia kita ada moral offence, ya, moral offences yang sering kali dituduh sebagai satu invasion of privacy. Sedangkan bila kita mesti menerangkan bahawa ini bukan invasion of privacy, sebenarnya ini adalah satu, kita kata, values orientated by the religion yang kita kata you sebagai orang Islam mesti menyedari perkara ini sebelum terlambat, ya. Dan juga dituduh macam-macam oppression of women, ya. Kita menghadkan zon kebebasan mereka, tak boleh ini privacy, ini public space, ini private space dan sebagainya. Sejauh mana pula kita ni apabila mengenforce, ya, menguatkuasakan undang-undang berkenaan dengan kita ada undang-undang yang menghalang zina, kan. Jadi adakah kita mendapat aduan tentang perlakuan khalwat, ya, atau mesum itu, bila kita pergi menyiasat itu adalah satu yang menjangkau ruang privasi, ya. Jadi bergantung kepada tadilah tafsiran kita terhadap amar ma'ruf nahi munkar, tugas ulul amri untuk menjaga hal ehwal kesejahteraan keamanan orang Islam dan sebagainya. So perkara-perkara ini berhajat kepada interpretation yang lebih terbuka, luas dan connected with the human rights paradigm, ya. Okey, seterusnya. Okey, jadi saya tak dalam memberi jawapan, ya, yang langsung kepada jawapan terus atau jawapan langsung kepada isu tadi. Kita boleh lagi bincang, ya. Yang kedua, adakah Islamic punishment itu perkara Islamic punishment itu adalah torture, satu penyiksaan, ya. Kalau kita tengok tadilah ada hudud, ada qisas, ada ta'zir. Especially lah, ya, hudud tadi. Bila ada hukuman sebat, ya, bila ada hukuman okay, next cuba tunjuk slide seterusnya.
Bila kita tengok pasal hudud tadilah ya, contohnya ada sebatan ya, caning for zina, caning sebat untuk qazaf, minum arak dan sebagainya, potong tangan ya bagi pencuri. Kemudian kalau tak cukup syarat-syarat yang dikehendaki untuk mengenakan 100 kali sebatan bagi zina, 80 kali sebat untuk qazaf dan 80 kali sebat untuk minum arak maka boleh jadi takzir. Dia jadi takzir saja. Jadi takzir pun mungkin masih lagi hukuman sebat ya, mungkin bergantung pada negeri, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 6 ya. Begitu juga mencuri. Kalau katalah mencuri itu tak sampai ke tahap nisab yang dikehendaki, mungkin dia tak sampailah potong tangan. Ya, potong tangan kanan ataupun kalau kes sudah potong tangan kiri. Jadi bunyinya tu macam torture. Bunyi tu macam torture. Tapi hakikatnya itu adalah satu, orang kata, inspiration supaya orang semua tidak supaya penjahat tidak melakukan jenayah mencuri. Ya, ini ialah satu amaran ya. Satu amaran. Dan kalau kita lihat pun tak banyak pelaksanaan kerana gagal ya in terms of evidence untuk memenuhi syarat-syarat yang ketat bagi boleh dilaksanakan hukuman hudud itu. Ya, kerana standard of proof is very very high. Jadi agak sukar untuk dipenuhi. Justru kita kena tengoklah yang mereka menuduh Islamic punishment itu satu yang barbaric, satu yang kejam, satu yang torture tu, kita ada satu convention yang kita nak tengok kan. Okay, skill ataupun apa you punya neraca, ukuran kalau nak menuduh punishment in Islam itu sebagai satu torture. Okay, so kalau kita gunalah neraca Convention Against Torture ni, CAT ini, kita boleh semak adakah sebenarnya ia itu torture. Okay. Next. Selari dengan itu juga adalah perbincangan tentang death penalty, hukuman mati. Hukuman mati di negara-negara banyak ya, negara-negara yang telah menandatangani Convention Against Torture telah menghapuskan dan menggantikan hukuman bunuh ni dengan contohnya negara Maldives menggantikan death penalty dengan hukuman penjara seumur hidup. Ini banyak negara ya. Jadi kalau tengok maksudnya al-i'dam ni, hukuman mati tu, hukuman al-i'dam tu, kalau mati okeylah, mati selamat dikebumikan lah, mati habiskan. Jadi kalau penjara seumur hidup pun seolah-olah macam mati jugalah. I'dam jugalah daripada bebas ni kan. I'dam juga. Cuma dia wujud lah. Dia bila wujud, kalau mati senang cerita, kita tanam yang apa yang tinggal boleh waris boleh dapat harta pusaka. Kalau ada pasangan hidup, ada isteri ke ada suami, sudah boleh menikah lain. Tetapi kalau penjara seumur hidup ni, dia masih lagi berstatus kan, berstatus isteri ataupun suami, ataupun kalau dia tu ada waris, ada ibu bapa, masih kekal, tidak ada lagi, belum mahjub lah ya. Kalau untuk harta pusaka ni masih ada. Jadi life must go on ya. Tapi ada beza ya, ada beza. Itu secara am lah ya. Okey, jadi juga di situ dalam argumentasi untuk menghapuskan death penalty ni, Malaysia pun terlibat sama. Salah satu argument itu ialah death penalty itu satu yang menyeksakan ya, menyeksakan. Tapi kita kena berhati-hati jugalah kerana jika sekiranya ada kesalahan yang dalam lingkungan takzir tadi, tetapi dikenakan hukuman death penalty, that one okay untuk kita teruskan dengan alternative punishment ya. Tetapi kalau dalam konteks kisos, that's why kita kena berhati-hati apabila membicarakan total abolition, nak menghapuskan secara total ataupun nak mengekalkannya dengan ada ada spesifik kesalahan yang kita kekalkan death penalty. Jadi perbincangan itu masih lagi ongoing, even kalau di Malaysia sekalipun kerajaan telah mengumumkan diberi moratorium. Moratorium tu maksudnya kita bagi cooling period.
Malaysia nanti kita masih reserve lagi nak hapuskan ke death penalty ataupun tidak. Masih lagi ada moratorium lah ya, kita bagi cooling period lagi untuk buat kajian yang lebih detail setakat mana kita nak hapuskan ya. Di Malaysia ada death penalty yang mandatory dan yang tidak mandatory lah, iaitu discretionary. Yang mandatory tu maknanya kalau melakukan perkara kesalahan itu didakwa disabitkan ya, maka pesalah itu mesti dikenakan hukuman mati, tak ada pilihan. That one is mandatory. Ini bagi kes pengedaran dadah lah ya. Dia tak ada pilihan diberikan kepada budi bicara hakim untuk memberikan hukuman alternatif seperti penjara katalah 20 tahun ke ataupun seumur hidup ya. Okey, kita tengok sedikit ya tentang death penalty ni next. Untuk menjawab adakah dia torture ataupun tidak. Okey. Dalam usaha kita nak ratify CAT, CAT Convention Against Torture ni, Indonesia tak ada masalah. Indonesia telah sign, telah ratify CAT. Malaysia belum. Dan Malaysia apabila AJK, Ahli Jawatan Kuasa United Nations Convention Against Torture ni, Encik Abdul Wahab Hani datang ke Malaysia dan kami pun berbincang. Masa tu kami adalah NGO, saya dan rakan-rakan adalah mewakili NGO yang cuba ya come up with cuba membawa naratif Islamic perspektif terhadap hukuman mati dan Convention Against Torture ni bagi orang kata facilitate the discussion ni, memudah carakan perbincangan sejauh mana Malaysia boleh ratify ya, kerana dia bila kita mula-mula dalam proses menerima pakai convention ini ataupun treaty, dia ada 3. Satu kita sign. Lepas kita sign, dia ada satu lagi, sign tu maknanya menunjukkan kita punya persetujuan untuk menerima treaty berkenaan. Yang kedua adalah ratify. Ratify bermakna kita dah ada usaha dah sikit untuk baiki apa-apa bagi fulfill kehendak treaty. Dan seterusnya adalah ascension, maknanya kita terima dan kita bersedialah untuk menerima treaty berkenaan. Jadi sejak 2017 lagi didapati ya, Undang-Undang Malaysia boleh jadi prepared lah ke arah untuk meratify CAT. Walau bagaimanapun ya, okey, seterusnya. Walau bagaimanapun ada lagi isu yang belum settle bila membabitkan kesalahan jenayah syariah dan hukuman jenayah syariah, kerana kita ada di situ hukuman sebat. Hukuman sebat. Ya, bila kita argue kata hukuman sebat dalam Islam ni bukanlah torture ya, bukan satu torture. Kerana kalau di Malaysia hukuman sebat yang mereka perkatakan itu hanyalah 6 kali sebatan. Ya. Manakala bagi kesalahan sivil, kesalahan seperti pemerkosaan, kesalahan seperti yang berkaitan dengan penagihan pengedaran dadah, ada juga sebat, pistol atau senjata api ya, banyak lagi kesalahan seperti kidnap, penculikan, human trafficking ya, penyeludupan manusia dan sebagainya. Ada banyak lagi kesalahan yang dikenakan hukuman sebat. Jadi nak kena hapuskah semua ini? Kan, sedangkan kita rasa kesalahan-kesalahan berkenaan adalah serius dan di hukuman sebat itu adalah sebahagian daripada sistem kita. Jadi bila Mak Saleh ini di Geneva, di barat ni, dia rasa macam sebat itu satu yang torturous. Walaupun kita kata dia bukan torture, tapi mereka kata kalau ada lagi ya, selain daripada torture tu, ada lagi kataan di dalam nama penuh bagi CAT itu ialah Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment. Jadi hukuman yang tidak berperi kemanusiaan, hukuman yang zalim dan hukuman yang merendahkan martabat manusia. Ini dianggap, jadi mereka mempersoalkan tentang kedudukan sebat. Jadi kita kata dalam Al-Quran ada fajliduhum, sebat. Ini kena ni. Tapi itulah kita kata kalau di Indonesia sekalipun, saya rasa di Aceh utamanya, bila saya pergi Aceh, saya diterangkan bahawasanya bila menyebat sebatan tu, dicambuk cambuk tu, bukanlah cambuk yang begitu
kuat itu ya, cambuknya ringan saja. Ya, kalau kita tengok nanti ada gambar ya, kita tengok. Okey, seterusnya tengok gambar ya. Next slide please. Okey, kalau di Aceh ya, dengan sopannya ya, di Aceh ini di apa nama tempat itu lupa dah. Wanitanya duduk menutup auratnya dan tidaklah kata dicambuk dengan sekuat-kuat hati oleh tukang cambuk itu ya, tapi sederhana saja. Jadi bila nak katakan ini degrading, kalau ini dibuat di khalayak ramai untuk memberikan peringatan kepada orang lain, maka ini adalah satu tujuan yang baik. Jadi mungkin orang di sebelah barat sana gagal melihat ini sebagai maslahah ammah, ya, sebagai public interest, sebagai maslahah ammah. Jadi kita nak bawa idea maslahah ammah, idea akhafu dararain, idea dua darar dan sebagainya supaya duduk dalam legal argument, mainstream human rights argument and narrative apabila kita bercakap tentang syariah punishment ini sebenarnya consistent with cats. Ya. Seterusnya, yang kita tak nak tu ialah kalau mereka duk percaya gambar yang sebelah kiri tu, ya, bila nak sebat tu macam macam ill treatment lah, dia torture sebat tu dengan batang kayu, dengan kayu keras ya, ataupun macam mana kan. Sebaiknya apa yang diamalkan kalau di Malaysia dan di Indonesia, saya rasa di Indonesia di Aceh pun rotan ya, rotan, dia guna rotan bukan kayu, bukan buluh, bukan ni, tapi sebenarnya adalah rotan. Rotan yang tidak ada ruas, rotan yang licin, rotan yang halus, bukannya rotan yang besar ya. Jadi kalau yang mereka gambarkan itu maka mereka salah. Justru kita kena terangkan caning ni, kalau kita tengok pada zaman Rasulullah SAW pun guna pelepah tama yang ringan-ringan ya, boleh guna kain basah. Jadi zaman sekarang kita nak guna apa? Yang terbaik setakat ni rotan lah ya, rotan. Tapi pun rotan bukanlah sesuatu yang orang kata torturous lah, bukannya kita rotan seluruh badan sampai depan ya, hanya di belakang, di bahagian belakang saja. Kalau di civil sebat itu dia sebat di punggung, itu sampai 20 kali. Ya, kalau sebat syariah kalau di Malaysia ini maknanya bukan isu, kerana 6 kali saja. Dan kaedah sebatan ya, kaedah cambuk mengatakan sebat rotan itu tak boleh diangkat sampai melebihi kepala ya, mesti sama rata, sama dengan bahu saja. Jadi ia adalah bukan satu torture. Jadi kita boleh, kita ada cukup argument sebenarnya untuk mengatakan sebat syariah itu bukan satu torture. Kalau katalah Indonesia ke Malaysia ke negara mana pun nak melaksanakan 100 kali sebatan berasaskan hukuman hudud terhadap pesalah zina sekalipun, kalau inilah dia punya prosedur atau tata cara cambuknya bukan begini seperti mana digambar ni, tentulah ialah pukulan sederhana yang bukan torturous lah, tidak. Tak sakit pun ya. Sakit jugalah, sakit tambah dengan malu tu kalau dicambuk di khalayak awam. Tapi kalau nak mengurangkan impak dari sudut reputasi, dari sudut karamah insaniah ke apa ke ni, buat sajalah di dalam penjara dan disaksikan oleh mungkin orang-orang tertentu saja. Bukannya buat macam di Aceh tu buat pentas di khalayak masjid ya, untuk tontonan semua. Tak payah buat macam tu. Maksudnya benda tu boleh diijtihad bagaimana kita mentafsirkan, hendaklah ayat Quran yang mengatakan hendaklah disaksikan oleh ta'ifatan minan nas. Bergantung kepada ijtihad dan kebijaksanaannya para pemerintah pada masa sekarang. Jadi maksud degrading kah ia, maksud cruel kah, seksa ini inhuman ke, tidak berperi kemanusiaan ke apakah, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk datangkan dengan interpretasi yang semasa dan yang baru. Okey, kita tengok pula apa yang dimaksudkan torture kalau ikut CAT ya. Okey, seterusnya. Okey, menurut Convention Against Torture yang dikatakan
torture itu adalah ya dalam artikel ini, nanti boleh tengok ya dalam banyak dalam internet ya, boleh melawat website Office of the High Commission for Human Rights ni. Boleh dapati bahawasanya kalau yang dikatakan torture itu ialah mesti menekan severe pain, kesakitan yang bersangatan, sama ada fizikal atau mental, yang dilakukan secara intentional ya, dengan berniat jahat, berniat maknanya memang dia nak torture untuk tujuan mendapatkan pengakuan salah daripada seseorang, yang mana orang yang memaksa itu adalah public official, iaitu penjawat awam. Okey, kalau kita tengok ya, secara keseluruhan yang saya warnakan tu yang saya sebut saja, kalau kita tengok takrifan torture ini bermakna ia adalah spesifik yang berlaku di tahanan. Ketika seseorang ditahan oleh pihak berkuasa dan dia diseksa untuk dapatkan pengakuan daripada mulutnya, dan pengakuan itu tidak diperolehi melalui mungkin seksa lah, telinga ke, rotan ke, sebat ke, apa kan, tak bagi makan ke apa, itu baru jadi torture. Kalau katalah hukuman yang syariah tadi, hukuman syariah based sama ada within the context of hudud kisos, bermakna ia bukan termasuk di bawah takrifan artikel 1 ini ya. Okay, next kita tengok. Ya, even Convention Against Torture juga mengecualikan apa hukuman yang sah di sisi undang-undang. Ya, di mana yang tidak menjadi torture adalah hukuman yang it does not include pain or suffering arising only from or inherent in or incidental to lawful sanction. Lawful sanction bermakna hukuman yang sah di sisi undang-undang. Okey, bermakna jika ada di bawah katalah kanun pidana kita, hukuman mati, ada di dalam kanun penal code kita, ada hukuman hukuman cambuk tadi kan, ada hukuman cambuk, ada hukuman mati, maka ialah hukuman yang sah di sisi undang-undang. Jadi kita kena pelihara dan jaga sovereignty, kedaulatan undang-undang ini berbanding dengan nak jaga kedaulatan treaty. Yang lebih kita muliakan adalah undang-undang kita. Treaty ini adalah foreign element. Ya, foreign element. Justru that is why kita kena tak boleh terima secara bulat ya apa jua treaty atas nama hak asasi manusia ni terima bulat-bulat. Kita tak nak macam tu. Kita tak mahu menjejaskan Islam. Kita tak mahu menjejaskan bangsa Melayu contohnya kalau di Malaysia. Kita tak mahu menjejaskan kedudukan Raja-Raja Melayu. Kita tak mahu menjejaskan perlembagaan persekutuan kita. Jadi kita kena jaga ini. Ini mesti betul-betul jaga sebelum kita nak menerima, nak meratify human rights treaties. Ya. Mana-mana sajalah, bukan setakat CAT ini, tapi juga treaties yang lain juga. Okay, seterusnya. Ini ya, yang juga penting adalah sama ada gender justice itu boleh dicapai menerusi hukuman jenayah Islam. Ya, wujud tak di sana injustice dari sudut mengenakan hukuman? Ada tak hukuman-hukuman yang berbeza terhadap wanita? Kalau persoalan wanita berbeza. Dulu sikit masa dulu adalah sebelum dah diselaraskan undang-undang. Kalau di Malaysia ya wujud jugalah ketidakseimbangan ataupun ketidaksamaan di antara hukuman lelaki dan perempuan. Contoh lelaki kalau disabitkan dengan kesalahan khalwat boleh dikenakan denda hingga RM3,000, tapi perempuan setakat RM2,000. Ada tu. Itu baik ke tak baik? Dan perempuan kalau sebatan ni dalam civil, dalam penal code ni sebatan kalau perempuan mengandung tak boleh dikenakan sebat, lelaki berumur 50 tahun tak boleh dikenakan sebat. Adakah ini dipanggil injustice? Ataupun macam mana? Kan? Bergantung pada takrifan kita. So kita tengok ya apakah yang dikatakan gender justice. Next. Okay, sedikit overview. Gender equality ataupun gender justice ini kalau nak bercakap secara amnya memanglah ya, ia adalah orang kata playground of the feminist
playground of fundamentalist forces, human rights advocates, right-wing religious dan sebagainya sejak daripada dulu lagi. Dia menjadi satu perbincangan yang hangat sehingga sekarang pun tentang gender equality, kesaksamaan gender ya. Okey, jadi approach yang dibawa oleh keempat-empat mereka ni orang yang right-wing religious ya, yang pihak agamawan membawa argumennya tertentu. Puak-puak fundamentalist, puak-puak feminis, ya, puak-puak human rights advocates, ya, penyokong human rights defenders, semua membawa argumen masing-masing yang sehingga hari ini belum lagi berjumpa dia punya orang kata kesatuan ataupun muafakatan. Sentiasa ada perbezaan secara paralel saja pergerakan advokasi mereka ini. Okey, jadi kalau kita bercakap tentang equality, juga kita mahu approach pendekatan yang orang kata sekitar wanita, which is good sebenarnya ya, kalau kita boleh memberikan pendapat dari within ya, maknanya from women to women, penjelasan approach tu bukanlah sebagaimana yang dituduh tadi patriarchal. Ya, pentafsiran fake, fuqaha ni semua lelaki. Mereka tuduh itu bukan suara wanita. Betul kan macam tu ya, bila kita kaji-kaji tu sebenarnya pendapat itu dia adalah gender neutral ya. Sebenarnya gender neutral. Janganlah kita mengharapkan ada di sana apa yang kita tuduh pula sedangkan benda itu tak ada pun ya, yang dikatakan discrimination terhadap wanita dan sebagainya ya. Dan persoalan gender equality ini boleh disemarakkan lagi apabila kita kata all the process of highlighting the human rights issues pertaining to women adalah untuk tujuan pemerkasaan wanita, untuk personal growth dan juga partisipasi mereka ya, untuk memerkasakan partisipasi penglibatan mereka dalam semua sektor, membabitkan sektor ekonomi, sosial dan sebagainya. Okay, seterusnya. Yang dikatakan equality yang kita duk cakap pasal equality kena equal ni, maknanya equal treatment between men and women. Kalau mereka ni berada, those who are similarly situated be treated similarly. Maksudnya kalau mereka tak ada pesalah jenayah, contohnya dua-dua lelaki dan perempuan tu pesalah jenayah, keadaan sama, patut terima hukuman sama kan? Jadi sameness tu ya, kesamaan dari sudut hukuman tu. Kalau kata khalwat tadi, samalah, jangan bezakan. Kenapa dibedakan amount dendanya? Kenapa lelaki perlu 3,000 dikenakan 3,000 ringgit, wanita maksimum 2,000? Kenapa? Mesti samalah dua-dua tu. Dua-dua adalah pesalah jenayah yang disabitkan. Sama juga kalau hukuman bunuh pun, bagi kesalahan membunuh kan, bagi kesalahan merompak pun sama gitu. Human rights law kalau kita tengok pun require women and men to be treated the same. Itu maksud equality. Jadi dalam konteks hukuman pun mesti hukumannya sama ya, itu jawapan ringkasnya lah. Dan ini juga selaras dengan next. Selaras juga dengan kehendak 7 Universal Declaration of Human Rights. All are equal before the law. Ya, semua adalah sama, baik lelaki, baik perempuan, baik apa sajalah yang anda cuba nak katalah I'm not a woman, I'm not a man, I'm a lain kan, third gender ke apa kan. You ada termasuk dalam all tu. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection. Ya, perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Semua sama, semua adalah mendapat perlindungan sama rata terhadap diskriminasi yang cuba untuk melanggar deklarasi, semua deklarasi yang ada di bawah UDHR ini ya. Dan sebarang percubaan untuk menyelubungi kepada diskriminasi adalah tidak dibenarkan sama sekali. Jadi apa lagi yang dikehendaki oleh wanita sebenarnya ya, kerana human rights law pun dah larang, Universal Declaration pun dah kata gitu. Kalau ikutkan semua ni memang tak akan ada masalah, tetapi hakikatnya ada masalah jugalah ya. Seterusnya kita tengok ya sedikit bagaimana
kita nak tengok okey, ni agenda SDG ataupun Sustainable Development Goal ni menjadi agenda di semualah negara member state of United Nations, termasuk juga Malaysia dan juga Indonesia, ya, di mana SDG telah menjadi mainstream agenda, ya, agenda yang diarus-perdanakan oleh kerajaan untuk make sure 17 goals ini dapat dicapai 10 tahun akan datang, dalam tempoh 10 tahun lagi. Jadi target oleh United Nations adalah sehingga 2030. Bahawasanya tiada lagi poverty dalam masyarakat, zero hunger, good health and well-being of the people in the society, quality education, gender equality, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita bercakap tentang, minggu lepas saya bercakap tentang violence against women ya, dalam kerangka human rights juga, jadi saya boleh kenal pasti ada beberapa goals yang tepat di sini, iaitu gender equality, peace, justice and strong institution, ya, ada 5, 16. Okey. Kalau dalam konteks gender justice ini, ya, gender justice ini kita boleh tengok 5 lah, ya, kita boleh tengok goal yang nombor 5 itu berkenaan dengan gender equality. Kalau ikutkan gender equality yang dimaksudkan sebagai SDG ni adalah empowering of women, ya, empowering of women tentang apa kita kata, tentang no discrimination lah, ya, equality for women untuk mencapai apa jua. Contohnya hak untuk education mesti melibatkan semua wanita. Tak boleh anak perempuan didiskriminasi. Mesti dapat hak sama rata untuk masuk sekolah. Ya. Kalau kata dia nak ambil kursus engineering yang biasanya dimonopoli lelaki, kena dibenarkan because these are part of the gender equality. Okay. Dalam konteks ini saya rasa semua faham, ya, semua faham tentang gender equality. Gender equality. Wait, ya, saya tengok apa point dia. Okay. Tidak ada masalah untuk kita faham apakah yang dikehendaki oleh SDG bila bercakap tentang gender equality. Partisipasi yang equal bagi wanita dalam bidang, dalam pelbagai bidang, ya, sama ada pekerjaan, sama ada dalam bidang jawatan tinggi dalam agensi kerajaan, sama ada penyertaan dalam universiti, sekolah, bisnes, perniagaan, ekonomi sektor, sektor sosial dan sebagainya, mahu partisipasi yang menyeluruh daripada wanita. Jadi setiap negara memang sentiasa ada statistik sejauh manakah perempuan ya terlibat dalam decision maker position. Berapa orang jadi Perdana Menteri, Timbalan Menteri, Senator dalam di peringkat ni, menjadi Ketua Setiausaha Negara, menjadi di pejabat-pejabat menteri seramai mana, ya, tenaga-tenaga kerja wanita. Tenaga kerja wanita sudah ramai ataupun tidak. Itu yang di concern oleh gender goal yang kelima ini. Okay, next. Okay. Namun dalam konteks perbincangan kita terhadap Islamic punishment, ya, Islamic punishment, bila kita nak setkan, selarikan dengan SDG 5 for gender equality ini, kita dapati ada beberapa perkara yang kita kena clearkan, ya, tentang punishment ini. Pertama ialah Islamic punishment, ya, principle of non-discrimination on the basis of sex, ya. Sebenarnya prinsip utama ialah tiada diskriminasi berasaskan kepada gender. Itulah yang dikatakan equality, gender equality. Dan offenders not punished based on gender. Hukuman pesalah tidak akan dihukum berasaskan kepada gender. Maknanya kita nak berlembut sedikit dengan pesalah wanita. Oh tidak, Islam tak ada kata berlembut tu. Ya, tak ada kata berlembut. Legal provisions are genderless. Kita ada, ya, peruntukan undang-undang yang mengatakan jika kamu wanita maka kesalahannya gini, jika kamu lelaki gini. Tak ada. Ya, sebaliknya hukuman adalah sama saja bagi wanita dan juga lelaki. Rights to fair trial and rights to be representative. Okay. Tetap ada, ya, wanita pun wanita juga mesti, ya, walaupun dalam semua sistem lah,
boleh katalah dalam sistem ni, katalah daripada polis, daripada penyiasat, daripada acara tu, jaksa kan, pejabat jaksa, dakwa raya, hakim tu semua lelaki. Tetapi wanita sebagai katalah orang yang kena tuduh, orang yang hendak dibicarakan, dia mesti diberitahu bahawa dia ada hak. Apakah hak dia untuk mempertahankan diri, hak untuk orang kata mengemukakan defenses, mengemukakan dalihan. Maksudnya your side of story must be heard. Kena dapatkan lawyer, ya, hak untuk mendapat legal representation lah, hak dia untuk dapat lawyer. Jangan salah guna. Maksudnya you miskin, ya, perempuan ini miskin, tak buta huruf pula tu, dia tak tahu tentang lawyer, ataupun kalau kita bagi lawyer pun dia tak mampu untuk bayar lawyer ke ataupun dia tak boleh. Mesti ada satu sistem yang membantu wanita berkenaan supaya tidak menjadi mangsa kepada sistem keadilan itu sendiri, ya. Dan empowerment, bila kita nakkan gender equality, kita mesti bermula dengan education. Education, pendidikan adalah teras utama kepada pemerkasaan wanita, yang mana dalam konteks apa yang kita bicarakan ini ialah kesedaran tentang undang-undang dan kesedaran tentang hak. Ya. Hak wanita di sisi undang-undang, kesedaran dia tentang dia boleh tuntut apa yang dia boleh perolehi, apa yang undang-undang ada duty terhadapnya untuk laksanakan. Itu yang dikatakan rights, ya, hak. Hak ni apa? Hak. Jika kita tengok secara am, yang dikatakan hak itu ialah okey, ini hak saya, kena bagi pada saya. Bermakna hak itu ialah something yang orang ada duty untuk bagi pada kita, untuk tunaikan. That is my hak, kan? Yang dikatakan duty itu pula ialah duty, tanggungjawab kita terhadap negara. Sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara Malaysia, kita ada tanggungjawab kepada negara. Bermakna apa yang kita kena sumbangkan kepada negara. Tapi kalau kita kata hak tu something yang ada orang pegang benda tu, dia kena kembalikan, dia kena bagi pada kita. Hak tu pada dia kena bagi pada kita. Itu dikatakan hak. Jadi benda ni kena seimbang. Tak bolehlah seseorang tu asyik bercakap tentang hak saja. Maksudnya dituntut orang bagi hak dia. Tapi dia tak pernah bercakap tentang duty. That's why kita kena seimbang between hak dan juga tanggungjawab. Ya. Okay, seterusnya. Okay, equality in punishment. Itulah ya, bila kita nak bawa ini satu percubaan saya lah, ya, nak heret SDG 5, SDG 5 tadi tu. Bagaimana kita nak lihat maksud equality, ya, dalam konteks equality in punishment ini. Kita dapati bermulanya punishment itu dengan proof, ya, evidence yang ada dulu, barulah nak bawa boleh capai ke tidak. Punishment tu boleh dilaksanakan ke tidak sesuatu hukuman, baik hukuman tu dalam konteks kita ni hudud lah ataupun ataupun kisos, kan. Dia mesti bermula dengan proof dulu. Cukup ke tidak proof itu yang boleh sampai ke tahap kisos nak dilaksanakan ataupun kepada hudud, ya, sampai ke tidak dia punya standard. Jika tak sampai, tak payah cakap lah. Tak perlu diteruskan lah, kan. Jadi dia benda ni equal, ya, untuk lelaki dan juga wanita sama saja. 100 times flogging ataupun caning, ya, caning sebat itu 100 kali sebat sama je. Ya, untuk lelaki dan wanita sama saja, tak ada beza. So ini kita tak naklah orang kata ada compassion, ada kasihan belas kepada wanita 50 kali cukup lah, tak ada. Quran tak kata macam tu, ya. Kita tetap berpegang kepada source teks kita, iaitu Al-Quran yang menyebut 100 kali itu lelaki kepada lelaki dan juga wanita, ya. Sama juga amputation of limb, ya, potong tangan tu juga adalah sama, lelaki dan perempuan tak ada beza. So inilah yang dikatakan equality. Jadi kalau nak kata gender equality dalam konteks ini, dah boleh kata SDG 5 tu telah dicapai lah, ya. Kisos dan diat for women pun similar, ya, walaupun ada di sana khilaf ulama, ya, khilaf fuqaha lah, tapi itu kita kata fake lah, kita boleh kembangkan. Hari ini kita kata kisos dan diat untuk wanita sama dengan lelaki, ya, tak ada beza lelaki dengan perempuan. Insufficient proof may lead to injustice to women. Masalah utama yang membawa kepada injustice, inequality
dan juga discrimination ini adalah insufficient proof tu. Insufficient proof, bukti tak cukup tetapi dikatakan boleh membawa kepada sabitan. Ya, ini pernah berlaku yang mana pentafsiran ya jika dibuat oleh bukan pakarnya, bukan orangnya lah ya, bukan orangnya. That's why kita ada sistem mahkamah yang menentukan, because yang sebelum sampai ke mahkamah ni sometimes subject to interpretasi ya. Kalau di Aceh WH kata apa tentang ini, WH larang itu ini kan, yang dalam undang-undang kata tidak boleh berkhalwat contohnya, berkhalwat. Tapi apa yang tak ada khalwat tu? Berdua-duaan lelaki dengan perempuan. Jadi kalau di siang hari begini berdua-duaan lelaki dengan perempuan, adakah itu automatik menjadi khalwat? Sometimes WH ni dia tak faham yang dikatakan khalwat, yang dimaksudkan di undang-undang itu ialah yang lebih berat sikit lah. Jadi tempat sunyi masalah untuk tujuan yang tidak bermoral. Kalau lelaki berdua-duaan dengan wanita dalam konteks contohnya berbincang untuk pelajaran ataupun kerja dan sebagainya, sometimes itu interpretasi mereka. Tapi perkara ini dibuktikan di mahkamah kelak. Oh tidak, bukan itu yang dikendaki dengan mesum di sisi undang-undang. Oh tidak kan. Tapi sebelum sampai ke mahkamah itu dah berlaku injustice kepada women. Ini yang kita nak elakkan ya. Kita nak elakkan kalau boleh kita ada proper tata cara ya. Tata cara ataupun prosedur yang jelas. Bahawasanya yang dikendaki oleh undang-undang untuk dikuatkuasakan oleh penguatkuasa agama, oleh polis, oleh WH, ini adalah ini skopnya. Itu yang kita perlu fahami. Okay. Next. Kita tengok contoh yang berlaku ni bukan di Malaysia ataupun di Indonesia. Ini ialah yang berlaku di Nigeria ya. Ini ialah yang berlaku di Nigeria. Di mana kes seorang yang bernama Aminah Lawal ya, dia diperkosa ya. Dan dia menjadi hamil akibat daripada perkosaan itu. Bila dah dia ni seorang orang kata ibu tunggal ya, di Malaysia kata ibu tunggal, tiada suami dan pregnant. Jadi automatik lah mana ada perempuan boleh hamil kalau tak ada suami kan. Jadi pada pandangan penguasa undang-undang ini adalah bukti dia berzina. Dan dia keep on saying that dia ni diperkosa oleh seorang lelaki itu. Tapi lelaki itu deny, lelaki itu menafikan. Jadi bila menafikan, saya tak pastilah menafikan secara bersumpah ke ya. Mahkamah polis yang menyiasat kes itu ini dah mahkamah juga, mahkamah rendah juga menerima lah denial tadi ya, penafian lelaki. Tapi yang kawan ni si Aminah Lawal ni tak boleh lari dah dia pregnant, dia hamil. Mau disembunyi di mana ya? Di mana mau disembunyikan perutnya? Tak bisa. Jadi itu menjadi bukti. Bukti lah yang dikatakan bukti. Walhal dia keep on saying that dia kena perkosa tapi tidak diterima. Jadi ini yang sebenarnya injustice ya, mewujudkan injustice. Okey, selain daripada Aminah Lawal, juga seorang lagi yang berlaku 2 kali ya, banyak kali sebenarnya di Nigeria ni. Ini kalau Google nama ini memang boleh tengoklah banyak cerita yang berlaku kepada Safia Husaini. Begitu juga dia ni kena rejam. Nak kena rejam lah ya. Hukuman pertama dia rejam, kemudian dia merayu lagi berjaya. Itu pun rayuan dikemukakan kepada mahkamah yang lebih tinggi itu, keadilan yang lebih tinggi itu adalah akibat daripada perjuangan human rights ya, perjuangan NGO. Ya. Dia ni nak kena rejam kerana for allegedly having a child with a married neighbor. She had the child after her divorce. Dia dah bercerai dengan suami tapi tiba-tiba hamil kan, dah dapat anak. Jadi Husaini mendakwa that she was the victim of a repeated rape by a man. Ya, dia banyak kali telah diperkosa dan whom the Sharia court found not guilty due to lack of evidence. Tapi kurang evidence ya untuk mensabitkan pihak lelaki. Jadi selalu lepas lelaki. Wanitanya
tak bisa lari lah sebab sudah hamil kan. Jadi ketika trial, ketika perbicaraan ini, dia pula tak ada sebarang lawyer, tidak ada sebarang peguam lawyer untuk mewakili dia, dan dia tidak pun diberitahu tentang hak dia, legal rights dia. Jadi ini perkara-perkara yang memberikan orang kata satu kepincangan kepada sistem, ya. Jadi ini yang kita kata equality of women itu ialah termasuk juga rights to be represented dan juga rights to be informed about the hak dia untuk remain silent, untuk tidak mengaku, untuk mendapatkan bukti-bukti DNA misalnya kan, dan sebagainya. Okey, seterusnya. Next. Okey, yang keempat, soalan tadi ialah sama ada Muslim states should ratify UN treaties. Jika kita lihat ya, dia punya pro and cons dan sebagainya itu tentang treaty hak asasi manusia, ini timbul juga satu soalan ini ya. Tapi ini saya tak jawab lah, saya tak cuba jawab lah, mungkin boleh tengok ya di local scenario macam mana patut ke tidak kita ratify. Sekarang ni sebab memang semua dah ratify lah ya. Memang semua negara ratify kerana kita semua negara-negara ini adalah United Nations member kan, United Nations member. Di sana adalah juga ya mesti diratifikasikan treaties ya yang ada. Okay, seterusnya. Okey, jadi dan habis dah. Saya tak cuba jawab yang itu. Sebaliknya kita tengoklah based on apa yang dibicarakan tadi ya. Bolehlah kita katakan bahawasanya hubung kait antara syariah dan human rights dan juga hukuman jenayah itu mestilah ya mengambil tempat di dalam perbincangan tentang universal values juga ya. Walaupun di sana kita dapati bahawasanya yang mendominasikan bacaan kita tentang universal values itu adalah Western perspective of human rights in terms of universalism, kita tiada pilihan lain sebaliknya create the cultural relativity, membawa hujahan Islam di bawah payung cultural relativity. Ya. Di sana akan sentiasa ada perkara ini. Jika di sana, jika pihak treaty membawa universal value, yang mereka kata universal value tu sebenarnya tak universal bagi Muslim world, jadi kita sentiasa kena bawa suara lain, suara others, ya, suara others supaya boleh ada pengecualian. Kalau kita kata, okey, kita nak kita iktiraf freedom of religion, tapi kita reserve tentang hak untuk menukar agama, dia akan sentiasa ada macam tu. That's why kita perlukan ya naratif yang lebih panjang, lebih banyak tentang perkara ini. Ya, kita akui hak wanita, tapi kita kata okey, wanita tetap terikat dengan perkara-perkara yang macam ni. Kalau di luar sana tu dalam ruang lingkup lain ya, hak wanita untuk apa? Dapat persamaan macam-macam ya. Kalau ikut SIDO tu hak waris lah, hak untuk apa cerai kan. Ada macam-macam lagi. Tapi kita mesti orang kata set the foot on the ground bahawa hukum Islam mesti ditegakkan no matter what, dan mana yang boleh diijtihad, mana yang boleh di open for discussion, perkara-perkara yang bukan masih lagi dalam cabang-cabang fiqh boleh dibincangkan, ya silakan. Jadi ini bermakna tension will always exist ya apabila engagement happen between Western scholars and Muslim scholars who put forward distinctive Islamic schemes of human rights ya. Dan tension ada, tapi alhamdulillah kita dapati suara-suara Islam ini sudah lantang, sudah ke depan. Cumanya dari negara sebelah kita ni, Southeast Asia ni, mestilah sentiasa ada lagi lah yang menyemarakkannya supaya kita boleh join in the mainstream discussion about the interplay between Islamic law, Islamic criminal law, punishment and human rights. Jadi saya rasa setakat ini sajalah dulu ya, moderator, apa yang boleh dikongsikan pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mrs. Siti Zubaidah Ismail. Before we're moving on into the question and answer, sebelum kita ke tanya jawab, maybe I would like to recognize our senior here,
Bunda Neng Subaidah, who has joined, also Bu Yeni, also Bu Wismar Ain, and also we would like to hear, kita akan mendengar sebentar pengenalan dari Bu. Nanti closing ceremony aja. Baik. Jadi gimana? Kepada Bu Dr. Gemala Dewi SH LLM, mungkin disilakan untuk memberikan tanggapan atau sambutan. Dipersilakan, Ibu. Jarod nanti aja pas closing. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Kalau seperti itu, berarti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mohon maaf, karena saya mesti check out jam 12. Mungkin saya hanya mau berikan. Baik. Terima Silakan, kasih. Bu. Ya, saya spotlight. Excuse me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Also sorry that because of I'm still in a hotel, I should check out the 12 noon. So I would like to give my appreciation to Professor Siti Zubaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That has guided us from the darkness to grateful life. On behalf of the Islamic Law and Adat Laws Department, as the head of the department, Dr. Gemala Dewi, in this opportunity, I would like to express my sincere gratitude on behalf of the Faculty of Law, University of Malaysia, to Associate Professor Dr. Siti Zubaidah binti Ismail for delivering her knowledge on this public lecture and the interplay between Islamic criminal law, punishment, and human rights within the contemporary context. Indeed, it's very, very important for us, and it will be an honor that you have to have you here. And also, I would like to get this opportunity to let you know that we are so grateful to the University of Indonesia, especially to the RESOLVE program for supporting this public lecture, especially the RESOLVE program is talking about SDG. So some part of the lecture that Ibu Professor Siti have mentioned about that could be useful for us, so that we all have much or broader our knowledge about this, especially inside of criminal law. And for everybody now, I would like also to thank all of you to do participation, to coming at this lecture, and also to the host. And this is by the end of the very interesting afternoon today. So I interested to embrace the opportunity to thank everybody, who's the host and the committee of this special occasion. Thank you so much for this very nice event. Thank you. We will close to this session, and after that, maybe I will return back to the MC, and moderator, because I would like to say sorry that I have to leave from this meeting one-on-one. And thank you so much again for the committee, Ida, and the whole team of having doing this program for the Islamic Law and Adat Law Department. Thank you so much. Okay. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Bu Gemala. Back home, Bu. Oke, nyaman lah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, right now maybe we are continue to the question and answer sessions. Kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan dan jawaban. There are several questions that have been received by the moderator and the MC. Maybe I would like to just convey the questions. First question from ADB. Maybe I just use bahasa ya, biar actually maybe Bu Siti Zubaidah, excuse me, maybe you may understand Indonesia just a little bit, but yeah, I will help you if you will not understand the question. Kepada Pak ADB, apakah ingin menyampaikan pertanyaan langsung atau saya bacakan, Bapak? Apakah masih bergabung? Ya, oke, baik saya sampaikan. Pertanyaan seperti ini. Indonesia terkenal dengan organisasi FPI, Front Pembela Islam. Mereka sering melakukan proses peradilan pidana sendiri, hakim sendiri. Bagaimana pendapat Ibu tentang proses peradilan pidana yang dilakukan oleh organisasi FPI? Artinya ini di luar apa ya? Di luar pengadilan. Mungkin pertanyaan seperti itu, Bu Siti Zubaidah. Silakan ditanggapi. Do you get my questions? Or I read it in English. Ya, terima kasih. Apa tadi FPI? Front Pembela Islam? Yes. It's like a Islamic organizational movement that try to enact Sharia. Yes. Okey, kalau mereka bukan dalam mainstream legal authority, betulkan saya kalau saya salah, mungkin mereka tidak disangsi oleh kerajaan, tidak diberi authority oleh kerajaan untuk sampai ke tahap melaksanakan. Apa yang boleh buat seperti juga tipikal badan-badan persatuan atau komuniti yang lain juga, mereka boleh kemukakan cadangan untuk pelaksanaan tetapi tidak melaksanakan sendiri. Itu kalau saya tak salah lah, ya. Yeah. Thank you, Bu Siti. The next question is from Mr. Mukhlis. Mr. Mukhlis, do you want to convey your question or I just read it for you? Baca teruslah, cepat sikit. Yeah, okay. So Mr. Mukhlis asks about a question for you. How the argument can occur if each of them can understand the rules and what is done by Islamic law in an Islamic perspective more toward justice, whereas lies the controversy in the world's human rights law. Mereka bisa faham jika kita juga boleh bercakap dengan bahasa mereka. Kadang-kadang kita mahu mengemukakan pendapat kita tetapi masih terhad di dalam lokal situasi. Ya, contohnya kita tidak mengutarakan pendapat itu ke peringkat antarabangsa dengan menggunakan bahasa yang mereka faham seperti bahasa Inggeris. Jadi kita masih menulis dalam bahasa Indonesia contohnya. Jadi jika masih lagi menulis dalam bahasa Indonesia, tidak meluas pembacaannya itu, ya, maka idea tentang Islam itu tidak akan sampai. Justru samalah, ya, sama juga masalah penyampaian dari segi bahasa ni di Malaysia pun begitu juga. Walaupun kita ada media sosial, kita sentiasa aktif dengan Twitter, dengan Instagram dan sentiasa aktif memberikan pendapat, tetapi pembacanya itu hanyalah orang yang faham bahasa kita. Justru kita kena pergi satu tingkat lagi, iaitu memperbaiki cara penyampaian supaya idea itu dapat sampai ke peringkat antarabangsa. Itulah. Terima kasih, Bu. Ada satu question lagi. Ini dari our senior lecturer, Bu Neng Jubaidah. Ini pertanyaan dalam bahasa Malaysia. Bagaimana hukuman bagi persundalan mengikuti kanun kesaksaan Akta 574 dan enakmen jenayah syariah dibagi masing-masing negeri? Persundalan tu apa ya? Ya. Apa tu? Ya, tulisannya. Mungkin Bunda Neng juga. Persundalan itu saya mengikut bahasa daripada kanun keseksaan, Prof.
Ini di section 37 sekian, saya lupa nombornya. Itu tetapi pelacuran kan? Pelacuran. Pelacuran itu bahasa daripada kanun keseksaan. Pelacuran. Kalau, ada perbezaan antara kanun keseksaan dengan jenayah syariah di masing-masing negeri. Macam mana kalau kita tengok daripada apa namanya human rights. Sekarang ini ramai juga Indonesia. Kalau sesuatu itu adalah kesalahan yang ada di dalam undang-undang, dia tidak ada isu human rights. Kalau kesalahan tetap kesalahan, ya, kesalahan tetap kesalahan sama ada di Malaysia atau di Indonesia. Kalau kita kata peruntukan itu menyalahi hak asasi manusia, itu tidak betul. Ya, kerana yang kita boleh perjuangkan tentang hak asasi manusia ialah kalau kita ditindas. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, contoh terlibat dengan persundalan, kita tak boleh kata kita ditindas dari sudut hak asasi manusia, itu tidak benar, ya. Dan dalam undang-undang di Malaysia di bawah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah, setiap negeri memang ada peruntukan yang mengatakan kesalahan bagi wanita yang melakukan persundalan. Tetapi peruntukan itu tiada di bawah kanun keseksaan. Ya, bermakna hukuman itu, kesalahan itu boleh terkena kepada orang Islam sahajalah yang melakukan perbuatan tunggal. Itu berarti ada perbezaan, Prof, antara orang Islam dekat Malaysia dengan orang yang bukan Islam dekat Malaysia. Ya, kerana apa yang kita lakukan di bawah ruang lingkup takzir adalah memasukkan hukuman itu ke dalam jenayah syariah. Ya, untuk orang kata regulate, untuk membuat regulasi terhadap orang Islam di Malaysia. Apa yang kerajaan tidak melihat perbuatan sunat itu sebagai jenayah. Walau bagaimanapun aktiviti persundalan itu tetap haram, tetap tidak boleh dijalankan di Malaysia. Dia tidak jadi jenayah persendirian. Seorang-seorang kita mau cari. Tapi kalau kelab itu melakukan aktiviti persundalan, memang kena inilah memang satu kesalahan, menyalahi undang-undang yang ada di negara kita tentang persundalan. Kita memang ada tetapi bukan di bawah kanun keseksaan. Ya, kanun keseksaan hanya semacam di Indonesia. Indonesia kita undang-undang hukum pidana itu yang kena seksa itu hanya muncikari. Muncikari. Muncikari je. Ya, tak ada. Ada juga di muncikari. Muncikari, ya saya. Makasih, Prof. Ya, sama-sama. Ada soalan lagi? Terima kasih banyak Bunda Neng Zubaidah atas pertanyaannya yang makin memperjelas bahasannya. Mungkin one last question ya. This is from the moderator, mungkin dari saya untuk kemudian mewakili teman-teman mahasiswa yang kemudian ketika menyimak materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti tadi mengenai adanya perbedaan pandangan ya asas ketika misalkan hukum konvensional itu lebih memandang pada asas moral, etika dan punya norma sendiri, sedangkan kalau hukum Islam itu kan dia asasnya kembali kepada transcendental value gitu, kepada kita punya tanggung jawab juga ke Allah. Nah, walaupun kemudian ini terkesan melanggar human rights gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa calon future lawyer atau future jurist ini untuk kemudian bisa membawa hukum Islam, mengenakan hukum Islam bahwasanya hukum Islam tidak melanggar human rights karena we have our own vision of norms termasuk rights tersebut. Bagaimana Ibu Siti? Okey, bagus soalan tu. Okey, pertama sekali ialah para mahasiswa perlu mendalami lagi ilmu pengetahuan tentang values yang ada mengenai human rights dalam kerangka Islam. Ya, sebelum kita mendepani human rights dalam kerangka Barat dan dalam kerangka universal versus cultural relativity tadi, kita nak memperdalami dulu ilmu-ilmu baru berkenaan dengan human rights dalam Islam. Okey, sebab ini adalah benda yang
khazanah, ya, khazanah ilmu itu masih ada di dalam mungkin kitab-kitab lama Arab yang belum lagi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi adalah menjadi tanggungjawab pelajar, mahasiswa ketika ini, baik S1, S2 ataupun S3, untuk meneruskan pencarian khazanah ilmu ini dan seterusnya bekerja secara bersama-sama, ya, pastikan ada penglibatan bersama dengan NGO. Contohnya Pak Heru aktif dalam Human Rights Organization kan, maka kena bergabung dengan Pak Heru menjadi resource sumbernya Pak Heru kan. Jadi menjadi pesan kepada Pak Heru untuk meng-highlightkan lagi pemikiran-pemikiran baru tentang Islamic law. Ya, kita kekurangan new interpretation of new subject matter dalam kalangan Muslim scholar. Ya, kita tidak boleh sekadar mengambil, ya, copy paste apa yang sudah ada di dalam kitab fiqh dan bawa dalam baju baru. Kita bukan setakat itu saja, kita mahu ada ijtihad baru, kita mahu sentuhan baru, perspektif baru tentang isu-isu sejagat. Ya, itu yang cabaran yang ada kepada para mahasiswa. Jadi cuba ambil ini sebagai satu cabaran, bermula daripada sekarang, bergabung bersama orang-orang yang aktif di dalam lapangan untuk memperjuangkan perkara ini. Itulah yang saya boleh katakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Siti. Maybe karena berakhirnya pula pertanyaan tersebut sudah terjawab pula pertanyaan tersebut, maka menandakan sudah berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin saya sebagai moderator sebelum pamit saya ingin menyampaikan satu penghargaan kepada Bu Siti. Mungkin karena kita cara jarak jauh online, kita nggak bisa memberikan plakat secara langsung. Silakan di-share. Ya, ini our certificate of appreciation. Ini saya mewakili dari dosen-dosen hukum Islam, baik mewakili juga dari Dr. Gemala yang sedang dalam perjalanan kembali dari dinas. Ini saya serahkan certificate to Associate Professor Dr. Siti Zubaidah binti Ismail for giving public lecture The Interplay Between Islamic Criminal Punishment and Human Rights Within the Contemporary Context on November 30th, 2020. We hope that ilmu yang sudah disampaikan bisa menjadi amal jariah dan bisa berguna bagi kita semua. Once again, terima kasih banyak Ibu Siti. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Thank you. Terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi memberi peluang kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan apa yang ada pada saya, ilmu yang sedikit ini untuk dikongsikan. Mudah-mudahan ia dapat diperkembangkan lagi lah dengan adanya partisipan daripada tadi saya tengok 100 lebih. Jadi kalau idea ini sampai kepada 100 orang ini dan 100 orang ini share dengan lagi 100 orang, dia akan terus berkembang dan insya-Allah ya perkara ini akan dapat manfaat lah kepada semua insya-Allah. Terima kasih. Ya, sama satu lagi Bu, mungkin mohon izin untuk share materinya, nanti boleh Bu? Materi di-share? Okay. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita selesai, kita foto bareng dulu mungkin? Untuk kenang-kenangan. Foto ya, semua buka kameranya. Silakan kameranya dibuka semua ya. Mari kita foto bareng. Buka kamera semua ya. Ya, mungkin saya kasih Bapak ya. Oke, 3, 2, 1. Yang pertama. Sebentar ya, masih ada yang kolom kedua. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Terfoto semua. Oke, baik. Terima kasih. Sebagai moderator dan MC undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kami ada kesalahan. Wal taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, maaf lahir batin. Terima kasih semua, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ditutup dulu, Ma. Ditutup dulu. Vela tutup dulu.
Hah? Jangan tutup dulu. Ditutup dulu, Mas. Oh iya, iya.